Bertemu kembali dalam agenda awalnya, kita bincangkan tentang pengantarbangsaan universiti. Prof, seterusnya pendidikan adalah pelaburan jangka panjang yang besar, dan sebab saya tahu ada setengah-setengah jika tak salah saya, duta Bosnia ke Malaysia adalah bekas pelajar UIA, dan setengah-setengah pemimpin di Asia Barat adalah daripada pelajar UIA itu sendiri. Jadi bagaimanakah untuk memastikan bahawa proses ini berterusan dan universiti-universiti lain mengambil peluang ini untuk mendidik pemimpin untuk masa depan? Ya, sebenarnya program yang seperti yang Liza sebutkan tadi memang sudah berjalan. Malaysia sendiri terlibat dengan apa yang dipanggil MTCP, Malaysian Technical Cooperative Program, di mana Malaysia memberi beberapa scholarship untuk negara-negara yang terkebelakang sedikit ini supaya datang belajar di Malaysia, dan mereka ini kemudian nanti kembali ke negara dia memimpin organisasi atau industri di sana. Jadi mereka akan ingat Malaysia. Dan hubungan itu akan diterus ke ekonomi, ke politik ke? Kita harapkan begitu, dan apa yang berlaku sememangnya begitu, ya. Tetapi daripada satu perspektif lagi ialah kita melihat bagaimana kita ini apabila kita dah menjadi universiti antarabangsa, kita juga harus melahirkan graduan, lokal graduan yang lokal tadi itu, yang mempunyai perspektif antarabangsa. Sebabnya satu, kita kata Malaysia ni dah begitu maju, kita ada banyak syarikat yang sudah pun beroperasi di antarabangsa, ya. Petronas dan GLC yang lain, dan juga syarikat-syarikat yang besar yang lain, dan pastinya syarikat ini memerlukan orang Malaysia untuk mengendalikan perusahaan mereka di luar negara. Jadi bagaimana kita melatih graduan kita supaya mereka ini mempunyai ciri-ciri dan pengetahuan yang membolehkan mereka nanti mengepalai organisasi-organisasi Malaysia di luar negara. Yang ini yang perspektif yang kita ambil sekarang ini, iaitu melatih graduan kita supaya mempunyai perspektif antarabangsa. Ini yang penting sebenarnya yang kita mahu. Ida, memastikan bahawa kita ni menjadi pemimpin dan bukan pengikut saja. Sebab universiti di satu dunia ada yang kalau universiti yang terkenal seperti Harvard, Stanford, Yale buat macam ni, kita akan ikut je kadang-kadang. Tapi macam mana untuk memastikan bahawa universiti kat Malaysia ni menjadi pemimpin di mungkin dalam Malaysia, Asia Tenggara ataupun Asia, untuk memastikan bahawa pergerakan tersebut, momentum tersebut dimulakan? Kepimpinan ni yang first kali bermula daripada diri kita sendirilah. Kita harus memimpin diri kita sendiri dengan baik sebelum kita nak memimpin keluarga kita. Kemudian bila kita dah lulus ujian pimpin keluarga, baru kita pergi kat kepimpinan masyarakat dan kepimpinan negara dan antarabangsa sebagainya. Nak menjadi pemimpin dekat peringkat antarabangsa, yang pertama sekali, kalau dalam gerakan belia lah yang selalu kita buat, kita bekerjasama dengan student-student kat universiti. Kita buka minda dia kepada program-program seperti seminar, bengkel dan sebagainya, yang kita anjurkan bersama dengan persatuan-persatuan belia. So kat Malaysia ni kita cukup bertuah kerana kita ada Setiausaha Agung Majlis Kerjasama Belia ASEAN, Encik Sobri Ahmad. Kita ada Presiden Majlis Belia Asia, Datuk Seri Dr. Hei Toyo. Kita ada Presiden World Assembly of Youth, Datuk Seri Ali Rostam. Dan daripada penglibatan graduan-graduan dan juga belia yang mungkin tak dapat masuk universiti, tapi dia masuk universiti universiti luar. Universiti luar, lifelong learning kan ni, street education. Street education. Daripada pengalaman-pengalaman yang diantarabangsakan tu, pemikiran diantarabangsakan, mereka berjaya menjadi volunteers dan juga speakers seperti contoh-contoh yang saya sebut tadi. Termasuk kita juga ada seat sebagai NGO ataupun belia yang berucap di United Nations. Itu penting. Daripada situlah contoh-contoh live yang kita dapat tengok, dan daripada situ kita dapat menarik kawan-kawan kita menjadi lebih berani, lebih bekerjasama dan dapat memahami budaya-budaya di peringkat antarabangsa. Prof, kita tak banyak masa lagi, lebih kurang 2 minit lagi. Peluang-peluang di manakah kita ada untuk menjadi pemimpin? Sebab kita perlu tahu kekuatan kita di mana, dan juga apakah peluang-peluang yang ada untuk kita jadi pemimpin. Peluang-peluang yang ada tu memang jelas. Misalnya kita ni sudah terkenal di seluruh dunia, misalnya di dalam bidang perbankan Islam, Islamic banking, dan kita patut mengepalai, memimpin dalam bidang ini,
dan institusi pendidikan kita harus lebih kuat lagi dalam bidang ini untuk kita kata supaya ramai orang datang, dan sekarang memang ramai orang datang untuk belajar Islamic banking di Malaysia. Begitu juga misalnya healthcare. Healthcare ini kalau kita lihat, Malaysia adalah salah satu daripada negara dunia yang memberikan kemudahan kesihatan ini, hospital swasta lah kita kata ya, antara yang terbaik di dunia. Ini salah satu perkara yang kita harus bangunkan, dan kita ada syarikat-syarikat yang sudah pun menjadi syarikat antarabangsa daripada Malaysia ni, membuka hospital-hospital swasta di Afrika, di Pakistan, Bangladesh dan sebagainya. Okay, saya ringkas di sebelum kita berakhir. Saya ringkas. Satu saya nak sebut lagi. Halal produk kita jangan lupa. We are the leader. Kita adalah pemimpin. Yang ini kita tidak seharusnya beri kepada orang lain. Okey. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Muhammad Muda, Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia UISIM, dan juga Ida Harlina Ikhwan Nasir, pengurusi GPMS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, bincangkan tentang proses pengantarabangsaaan universiti. Cadangan hantar pada Facebook kami dan juga email kami seperti yang tertera. Saya Rizal Zulkafli, teruskan menonton Astro Awani, berita segenap dimensi. Salam hormat.